Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya berkesempatan untuk berkongsi kepada anda semua tentang satu lagi topik, iaitu jenis-jenis saka. Nak tahu lebih lanjut? Jom. Saka merupakan satu ilmu yang diperturunkan kepada warisnya, iaitu waris di atas memperturunkan warisnya yang di bawah, ataupun daripada ibu bapa kepada anaknya, ataupun daripada datuk ataupun nenek kepada cucu-cucunya. Jadi disebabkan itu ia dipanggil saka. Sebab bila kita kaitkan dengan pusaka, pusaka ni satu barang yang lama diwariskan kepada keturunan dia. Contohnya macam pusaka keris, pusaka bahan-bahan tembikar, pusaka rumah, itu panggil pusaka. Tapi dia buang pu tu, dia jadi saka. Maknanya di sini, saka adalah satu ilmu yang diselitkan dengan satu makhluk yang berupa jin untuk diperturunkan kepada waris yang di bawah. Jadinya, waris tersebut telah dipilih sebagai pewaris yang kebiasaannya akan menerima saka lah dalam bentuk sesuatu yang mendampinginya. Jadinya apabila waris itu menerima dengan rela hati, suka dengan penerimaan itu, makanya apabila dia hendak menggunakan ilmu tersebut akan menjadi lebih mujarab dan aktif apabila waris yang sebelum itu meninggal dunia. Maknanya dia 100% ada dekat dia. Jadinya penurunan ilmu saka ini ada dua keadaan lah. Yang pertamanya, si pewaris itu menerima dengan rela hati. Yang keduanya, waris itu menerima ilmu ni dengan tidak sengaja. Maknanya dia tidak mengetahui pun yang dia dah terima sesuatu ilmu itu selepas arwah itu meninggal. Contohnya dia menerima barang seperti keris lama, batu geliga, lembing dan lain-lain yang berkaitan, atau yang melambangkan sesuatu bentuk penerimaan terhadap ilmu saka tersebut. Oleh sebab itulah ada dalam kalangan masyarakat kita, masyarakat Melayu ni, tidak sedar yang mereka memiliki ilmu saka ni. Itu sebab kadang tu mereka menerima gangguan-gangguan dan sebagainya lah. Mereka tak tahu skop tugasan ilmu saka ni apa dia dan apa yang perlu dibuat kalau dah terima ilmu ni. Semestinya bila kita dah terima ilmu saka ni, dia adalah pantang larang dia, syarat-syarat dia, macam mana nak jaga. Seperti mana yang saya sebut tadi, saka ini berkait rapat dengan golongan jin. Melalui perantaraan makhluk inilah, makanya ia boleh digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Ada yang untuk membantu orang, ada yang untuk kegunaan diri sendiri. Dan ini yang saya akan kongsikan satu persatu. Saka ini ada dua kategori. Yang pertamanya yang berupa haiwan dan yang keduanya bukan berupa haiwan. Kategori yang pertama iaitu yang berupa haiwan. Yang pertama adalah saka harimau. Saka jenis ini merupakan pilihan orang ramai. Ianya bersifat berani dan boleh digunakan untuk menakutkan orang ramai atau melawan musuhnya. Kebiasaannya saka harimau ini juga digunakan untuk tujuan perubatan. Kelebihan saka harimau ini, dia mampu menyembuhkan sakit ataupun luka-luka di tubuh tuan dia dengan cepat. Satu lagi, tugas saka harimau ni adalah bertujuan untuk menjaga rumah, kebun-kebun dan kawasan tanah dia. Itulah sebab orang-orang zaman dulu, dia ada rumah yang ada tiang, ada ruang di bawah dia. Jadi apabila pencuri ke ada orang yang datang tanpa tujuan, dia akan nampak harimau tu berjalan berlega-lega di bawah rumah tu. Dan ada juga yang di kawasan-kawasan kebun, menjaga supaya kebun tu tak ada orang nak curi ataupun nak masuk. Ada juga yang kisah yang mengatakan tuan saka harimau ini boleh menjelma menjadi harimau. Contoh macam harimau jadian. Ada yang semacam itu, wallahu alam. Yang keduanya, saka buaya. Saka jenis ini digunakan bagi tujuan untuk menjinakkan buaya-buaya yang berada di sungai ataupun di laut. Kelebihan saka buaya ini, dia mampu untuk menjinakkan buaya-buaya yang lain dan juga mampu untuk bercakap dalam bahasa buaya. Zaman-zaman dahulu, kebanyakan orang Melayu ni banyak membina penempatan di kawasan sekitar sungai supaya dekat dengan punca air sebagai sumber minuman lah, sumber perhubungan. Jadi banyak kes-kes orang hilang dahulu disebabkan kerana dibaham oleh buaya. Itu sebab pada zaman dahulu, bomoh-bomoh buaya ni banyak. Mereka ni mengambil saka buaya. Jadi bagaimana ia bertindak?
Contohlah di kawasan itu berlaku kehilangan orang kerana dibaham oleh buaya. Jadinya bomoh buaya ini akan pergi ke pinggir sungai dengan cara dia macam mana, dia tepuk air itu ataupun dia bacalah mantra-mantra dia untuk memanggil buaya-buaya yang berada di sungai itu datang kepada dia. Jadi apabila dah dipanggil, semua buaya itu datanglah. Contohlah 5 ekor buaya datang. Buaya ni akan melihat bomoh tu seakan-akan satu buaya yang sangat besar. Besar macam dinosaur tu. Buaya ni dia akan tunduk patuhlah kepada buaya yang besar ini. Dan bomoh ni akan bertanya kepada setiap buaya itu, siapa yang makan manusia yang hilang ni tadi. Siapa yang makan tetap di sini. Jadi apabila bomoh tu bercakap macam itu, buaya-buaya yang tidak berkenaan pun baliklah ke tempat asal mereka. Dan buaya yang makan manusia ni akan stay di situ, maknanya tunggu di situ. Jadi apa lagi kan, manusia yang berada di situ akan bunuhlah buaya tersebut lalu membelah perutnya untuk mengambil manusia yang dia telah makan. Yang seterusnya, nombor 3 iaitu saka ular. Penggunaan saka ular ini bertujuan untuk mengawal atau menjinakkan ular-ular ni yang dipakai oleh pembela-pembela ular ataupun peminat-peminat ular. Jadi saka ular ni bertujuan untuk memberi tuan dia mampu untuk menjinakkan ular-ular ni. Kebiasaan yang kita lihat di pertunjukan-pertunjukan ular, kita lihat aksi mencium ular, tidur dengan ular, peluk-peluk ular lagi. Jadi macam mana dia boleh buat macam tu? Kemungkinanlah dia mempunyai saka ular. Dia boleh mengawal ular tu. Kebiasaannya digunakan ular tedung yang sangat berbisa dan berwarna hitam. Okey, yang seterusnya, saka yang tidak berupa haiwan, iaitu yang pertamanya saka bomoh. Saka bomoh ini kebiasaannya bertujuan digunakan sebagai perubatan untuk sakit akibat diganggu oleh makhluk halus. Ada juga digunakan bagi tujuan perubatan untuk sakit-sakit fizikal. Contohnya macam nak buang batu karang, nak buang lemak yang tersumbat di jantung, dan untuk membuang selaput mata akibat mata menjadi kabur. Ada yang semacam itu. Jadi kelebihan bomoh ini, dia mampu merawat makhluk halus yang memasuki tubuh badan orang tu, dia mampu untuk keluarkan dengan menggunakan jin yang ada dalam tubuh badan dia. Saka bomoh ni boleh didapati daripada makhluk seperti bunian, yang kita tahu kelebihan bunian ini mempunyai kelebihan untuk merawat orang. Jadinya bomoh ni ataupun individu ni mengambil kesempatan untuk bersahabat dengan golongan jin seperti bunian ini untuk tujuan mendapatkan ilmunya, ilmu perubatan tu. Yang keduanya saka susuk. Kita tahulah susuk ni berkaitan dengan kecantikan. Jadi saka susuk ni bertujuan untuk mengekalkan wajah dan tubuhnya supaya kekal cantik, kekal sihat, muka dia berseri-seri. Kalau kita tengok orang tu umur dah 40, 50, 60, tapi kita lihat keadaan fizikal dia, rupa dia seakan-akan umur 20-an, muda lagi. Saka susuk ni banyak orang-orang dulu pakailah, orang zaman dahulu. Sebab zaman dulu tak ada lagi produk kecantikan. Sekarang ni dah berlambak kan. Cumanya zaman dulu banyak orang guna bagi tujuan untuk cantikkan wajah dia supaya kekal cantik walaupun di mamah usia. Dan ada juga yang menggunakan susuk yang bukan daripada saka, maknanya ditanam saja, ditanam menggunakan emas, belian ataupun barang-barang yang tertentu bagi tujuan untuk menaikkan seri wajah dia. Yang seterusnya, nombor 3 iaitu saka kuat. Jadi tujuannya bagi menguatkan tubuh badan tuannya untuk mengangkat barang-barang yang berat atau menjadikan tuannya seorang yang kebal. Saka yang terlibat ini merupakan saka hantu raya yang nak bagi badan tu jadi kuat, sebab saka hantu raya ni dia berupa badan yang besar, yang bertubuh kekar, yang gagah. Macam mana kita nak tahu orang tu ada saka? Contohnya bila dia angkat satu almari menggunakan satu tangan saja. Itu satu benda yang pelik. Sedangkan almari itu memerlukan 4 hingga 5 orang untuk mengangkat. Ada juga yang menggunakan saka kuat ini untuk menjadi kebal. Seperti mana yang saya pernah bincang sebelum ini, sihir penguat. Dia ada kaitan juga dengan saka kuat ini, sebab kita berdamping dengan sesuatu ataupun jin untuk menjadikan tubuh badan kita ni kuat. Sebenarnya bukan kita kuat, jin yang ada di tubuh kita itu yang menyebabkan kita menjadi kuat. Apabila dia letakkan pisau, dia letakkan parang, dia tetak tangan ni, tak ada sedikit calar ataupun luka pun. Itu menunjukkan seseorang itu menggunakan saka kuat. Yang keempat iaitu saka bidan. Maknanya perbidanan lah. Jadi macam mana kita nak lihat kelebihan bidan ni menggunakan sakanya? Contohnya dalam satu kampung ni ada 4 orang nak bersalin. Dalam 4 orang yang nak bersalin tu, bidan ni mampu untuk menyambut kelahiran bayi keempat-empat wanita tersebut dalam satu masa ataupun dalam satu hari.
Maknanya dia ada kekuatan di situ. Contohnya dia pergi ke rumah ni, selepas rumah ni selesai bersalin, dia pergi ke rumah sini pula. Sedangkan rumah tu mungkin jaraknya jauh dan memerlukan bidan dengan masa yang cepat. Jadi siapa yang membawa bidan tu dengan keadaan yang cepat? Tidak lain tidak bukan golongan jin lah yang ada pada bidan tersebut. Kelebihan saka bidan ini pun dia mampu untuk merawat wanita yang selepas bersalin. Dia untuk mengurut, nak bagi perut tu kecut balik, nak bagi tubuh badan wanita itu menjadi seperti sedia kala. Itu kelebihan-kelebihan saka bidan ini. Jadi inilah 7 jenis saka yang popular di Malaysia. Ada juga saka-saka lain seperti saka pelesit, saka toyol. Yang ini pun ada peranannya yang masing-masing. Moga bermanfaat. Jumpa lagi.